Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada tuan pengurusi, timbalan pengurusi walaupun saya sebut tak ada, biarlah. AJK, Imam, Bilal dan hadirin sekalian. Sebab kehadiran terlalu sedikit dengan keadaan-keadaan sekarang ini, tapi sebab YouTube masih ada, jadi saya cubalah untuk bagi, sebab sebaran itu mungkin tidak berlaku dengan banyak dalam masjid, tapi dia berlaku di luar masjid banyak bagi mereka-mereka yang menonton YouTube. Tak apalah, teknologi moden sikit sebanyak membantu. Ya, tuan-tuan sekalian, minta maaf saya tak tutup muka ya penuh seperti yang dikehendaki, sebab saya tak boleh nak berceramah kalau tutup muka penuh. Saya harap penjarakan ini tak menjadi masalah kot ya. Keadaan sekarang ini mungkin agak kronik juga kita ni. Yang pertama, kes Omicron yang jumlahnya mencecah lebih 30,000. Kita akan berterusan hidup begini. Yang keduanya, keadaan politik semasa yang pada saya, walaupun itu politik, tapi politik yang menentukan masa depan, dan saya nampak trend politik macam itu terus menggugat kedudukan orang Melayu. Itu pendapat saya. Tajuk yang saya akan cuba cakap secara yang sempat pada malam ini ialah beberapa sikap ataupun sifat buruk yang ada pada manusia yang tertera dalam Al-Quran. Saya sebut mungkin sebahagian, banyak lagi yang lain, tapi saya sebut sebahagian. Itu sempat tak sempat, wallahu a'lam. Antaranya sifat-sifat yang selalu disebutkan ayat Qurannya berkaitan dengan manusia itu memang lemah sikapnya, lemah segi psikologinya, lemah di segi fizikalnya. Jadi apabila manusia bertindak melebihi daripada itu, kadang-kadang nampak unsur ketidakmampuannya, segi mindanya, tubuh badannya. Dan ini memang diakui di segi perubatan pun begitu. Sebab itu orang-orang yang bertindak di luar kemampuan dia, misalnya tu macam stuntman bertindak tu yang kadang-kadang buat mati pun ada, semua tu bertindakan-tindakan yang melambangkan sikap mereka. Tuhan sebut satu ayat yang berkaitan dengan ini, clear ayat ini. Tuan-tuan tengok surah An-Nisa ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin mengurangkan bebanan kepada kamu. Kalau kita tengok dalam berbagai-bagai hukuman Islam tu, dikurangkan bebanan, terdapat berbagai-bagai rukhsah, terdapat berbagai-bagai keringanan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kerana manusia itu memang dijadikan dalam keadaan lemah. Kalau kita tengok rukhsah dalam kita pergi musafir, diberi daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat, boleh dijamak pula. Bahkan dalam bulan Ramadan yang kita akan hadapi ini, terlalu banyak alasan-alasan yang syar'i yang boleh diterima untuk melepaskan orang itu daripada berpuasa. Kalau dia sakit yang bahaya pun tidak diwajibkan dia berpuasa. Bahkan kalau gastrik pun, kalau betul-betul dia gastrik, memang tak boleh puasa sebab perlu pada makan. Jadi kelemahan manusia ini memang Tuhan tahu. Maka dengan sebab itu pensyariatan Islam itu tidak membebankan. Jadi kalau siapa yang memikirkan pensyariatan Islam itu membebankan, kerana dia tak belajar. Tapi saya tengok dalam viral-viral yang keluar tu, oleh sebab terlalu titik bengek itu terlalu diambil berat, terlalu diberi perhatian. Kalau orang yang tak ikuti pelajaran secara sistematik, dia kata cerewetnya Islam ni,
Kalau orang-orang yang ikuti dalam viral-viral, tuan-tuan tengok tak, bagaimana perdebatan ulama-ulama tentang tahlil, tentang berbagai-bagai perkara. Allahu Akbar. Benda itu tak menjadi fundamental sangat di dalam Islam. Tapi benda-benda yang begitu fundamental tak diambil kisah pun. Perpecahan umat, tindas menindas, maki hamun dan sebagainya. Jadi benda yang tak patut diberi keutamaan telah diberi keutamaan, tapi benda yang tak patut diberi keutamaan telah diberi keutamaan. Benda yang patut diberi keutamaan diabaikan, maka kepentingan-kepentingan lain yang menonjol. Itu yang pertama sekali. Ciri manusia itu memang realitinya lemah. Yang kedua, sikap ini pun sikap buruk juga ini. Yang sikap yang paling popular sekali, dia itu sikap manusia ni serba tak kena. Buat macam ni tak kena, buat begini tak kena, buat begitu tak kena, serba tak kena. Sikap suka mencari kesalahan orang lain. Dia dapat kesenangan pun dia angkuh riak, dia dapat kesusahan pun dia kecewa je, serba tak kena. Jadi Tuhan sebut ayat ini dengan ayat yang paling menarik, yang lazimnya dibaca oleh banyak orang, iaitu surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Saya cuba sebut dengan ringkas saja. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan dalam keadaan serba tak kena, serba salah. Sikap yang serba tak kena lah kita katakan. Sikap yang bertabiat resah gelisah. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa keburukan, dia bertambah-tambah resah lagi. Ketenangan tu amat sedikit, itu secara majoriti. Dia bertambah menerima keburukan, dia bertambah-tambah resah. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapat kebaikan, dia jadi kedekut bakhil, pun tak kena juga. Melainkan dia sebut ialah illal musallin, melainkan orang-orang yang salat. Allazina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang mengawal salatnya secara konsisten, terus menerus. Bukan salat ketika bermusim, salat waktu nak pilihan raya, salat apabila balik rumah bapa mentua dia salat, tapi di rumah dia tak salat, itu tak dikira. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dikecualikan, tidak resah gelisah, tidak kecewa ini, antaranya yang semayang dengan baik, dan mereka yang menjaga hak harta benda mereka, ada bahagian orang lain. Saya telah ada pengalaman kecil dengan seseorang yang berjaya dalam ekonomi. Dia kata setiap kali dia bercakap dengan saya Ustaz, setiap kali saya mendapat keuntungan dalam perniagaan saya ini, saya terfikir ada hak orang lain dalam harta saya tu. Dia tak pernah terfikir kata itu rezeki dia seorang. Jarang saya dapat fikiran orang yang macam ini. Dia kata, Ustaz, setiap kali saya dapat keuntungan lebih, saya fikir ada bahagian orang lain di dalam rezeki itu. Maka dia telah memberi banyak bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Bahkan bukan rezekinya bertambah kurang, rezekinya bertambah banyak. Jadi ini sikap-sikap yang boleh dicapai, sebab dia termasuk di kalangan orang-orang yang dikecualikan. Tidak resah gelisah, tidaklah menjadi kedekut bakhil, dan tidaklah menjadi serba tak kena apabila dia mendapat kebaikan. Sebab dia berciri, yang pertama dia salat dengan baik, yang kedua dia meyakini harta bendanya ada hak untuk orang lain. Itu satu sikap yang susah juga kita nak dapat, sebab orang kebanyakan dikaitkan apabila dia banyak harta ni, kalau tak kena lah, dikaitkan dengan kedekut, dikaitkan dengan berkira. Dan kadang-kadang kedekut pun tak bertempat. Misalnya dia boros di segi apa yang dia nak, dia tukar-menukar, selalu dia bertukar, rumahnya dihias sampai peringkat yang kita nampak berlebihan lah. Tapi kalau bantuan fakir miskin, nak bagi derma dan sebagainya, dia agak fikir. Maka itu juga satu sikap yang termasuk dalam ciri-ciri yang macam ini. Kemudian satu ciri yang paling buruk juga yang Tuhan sebutkan tentang sikap manusia ini ialah sikap dia melakukan kerja-kerja bodoh
kerja-kerja yang tak masuk akal. Dan Tuhan sebut sikap macam tu ialah sifat zaluman jahula, sikap yang zalim dan sikap yang jahil. Dengan kita nak katakan sikap menunjukkan sikap kebodohan dia, dan sikap-sikap kebodohan tadi membawa kerugian kepada dia. Kita tengoklah orang-orang yang membuat kerja-kerja yang berbahaya untuk mendapat nama. Banyak. Contoh pernah tengoklah stuntman, dia hubungkan tali di antara dua bangunan tinggi, tingginya sampai berpuluh-puluh meter di atas. Dia berjalan dengan tali itu, dengan dia pakai batang besi itu, tapi dia nak tunjuk lagi hebat, yang tak pakai pun ada, dan pernah yang jatuh pun ada. Jadi kerja-kerja macam tu kita tengok orang cerdik tu, tapi apa yang dia buat? Sebab manusia ni ada sifat-sifat dia menzalimi dirinya, sebab dia nak popular, dia tak kira bahaya kepada dirinya, mungkin kerana tidak ada keimanannya. Dan sikap itu sikap yang timbul kerana sikap kebodohan, kerana dia tidak mengetahui tentang prioriti dalam kehidupannya. Ini Tuhan sebutkan dalam surah, tuan-tuan tengok Al-Ahzab ayat 72. Iza aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibala, apabila kami bentangkan amanah ini, amanah untuk menjaga langit dan bumi ini, untuk menjaga alam semesta ni kepada langit dan bumi dan juga bukit-bukau, fa abaina an yahmilnaha, maka bukit-bukau dan bumi-bumi juga, bukit-bukau enggan menerima amanah ini. Wa ashfaqna minha, bahkan mereka tak sanggup kerana benda itu terlalu terbeban. Wa halamal insan, tapi manusia yang sanggup. Innahu kana zaluman jahula, kerana manusia itu zalim dan jahil. Tafsirannya begini, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok yang memakmurkan dunia ni manusia, yang menjadikan bukit bukau ditarah hanya sampai jadi padang pasir, sampai jadi padang yang kosong, sungai-sungai dikotorkan dengan berbagai-bagai projek. Kalau kita tengok kemusnahan yang dilakukan ni, boleh dikatakan 90% diakibatkan oleh manusia. Kerana kemusnahan yang diakibatkan semula jadi, kalau kita katakan macam gempa, tak banyak sangat. Boleh katakan dalam beberapa tahun sekali. Itu pun kematian tak banyak tempat-tempat yang macam tu. Tapi kalau kematian diakibatkan banjir, walaupun kita nampak macam semula jadi banjir itu, tapi yang menyebabkan banjir juga perangai manusia. Perparitan tak dibuat dengan baik. Kita tengok kawasan Puchong tu, didapati banyak sekat-sekat air, dan di mana satu hari yang disebut bandar apa yang terkena, yang tenggelam banyak tu, dekat Kelang ke? Seri Muda, kerana projek perumahan yang tak terkawal. Jadi walaupun bencana banjir itu dikaitkan dengan bencana semula jadi, maksudnya semula jadi itu ialah ciptaan Allah, tetapi akibat sebab musabab ke Allah itu ciptaan manusia. Tuan-tuan tengok berapa orang sejak projek MRT ni berlaku, berapa orang dah mati. Manusia punya pasal. Tapi dah yang mati itu orang-orang yang tidak, yalah, habis gitu je lah, pendatang-pendatang asing. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, manusia yang menanggung membuat perbuatan-perbuatan itu semua, dan manusia yang mengambil tanggungjawab untuk mengimarahkan bumi ini. Sebab itu Tuhan sebut, ini manusia yang menerima amanah menjaga bumi ini, manusia yang menyebabkan berbagai-bagai kemusnahan. Jadi manusia yang macam itu dianggap manusia yang melakukan zalim. Zalim ni maknanya telah melakukan kemusnahan kepada dirinya, melakukan kemusnahan kepada alam sekitar, dan akibat daripada kejahilan. Kejahilan di sini bukan kerana manusia itu tidak intelek, tetapi dia lakukan itu kadang-kadang semata-mata kerana nak tunjuk kebolehan dia. Macam saya kata stuntman, kadang-kadang mencari, ada orang yang kerana minat dalam sokan-sokan tertentu, ambil pil-pil ataupun ambil drug-drug yang sampai boleh buat mati. Apa yang dia dapat? Maka kerana itu, tuan-tuan sekalian, sikap-sikap macam ni yang Tuhan sebutkan, manusia sahaja yang menerimanya, dan Tuhan sebut manusia itu memang bersikap zalim dan jahil. Itu antara sifat-sifat yang Tuhan sebut tentang sifat-sifat manusia yang ada. Kemudian itu ayat itu dia sebut manusia itu bersikap zalim dan jahil. Ada lagi ayat yang Tuhan sebut manusia itu bersikap zalim dan kufur. Ini lagi dahsyat. Sikap manusia yang bersikap zalim dan kufur.
Zalim ni setiap kali dalam Al-Quran, zalim tadi kalau dalam bab agama ni, akidah, disamakan dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim, dalam surah Luqman. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang amat besar. Mengapa kezaliman yang amat besar syirik? Yang pertama, dia menzalimkan dirinya kerana dia meletakkan dirinya dalam satu dosa yang Tuhan tak ampun dah, maka masuk neraka. Itu zalim pada dirinya. Yang kedua, dia menzalimi kepada penciptanya, iaitu dia telah menduakan Allah. Maka itu yang paling besar sekali. Jadi perkataan zalim dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, banyak digandingkan dengan syirik. Jadi dalam ayat ni, zalim dan kufur. Kufur ialah orang-orang yang menafikan nikmat itu datang daripada Allah. Ini I punya, ini titik peluk saya punya. Kalau setakat berdoa, apa yang saya dapat? Saya tak pernah berdoa pun tapi senang, kaya raya. Bapak saya berdoa daripada muda sampai ketua pun tak dapat apa-apa. Jadi bapaknya yang berdoa tu bergantung pada Tuhan tapi tak dapat apa-apa. Saya yang tak berdoa ni bermakna tak bergantung pada Tuhan, kaya raya. Maka itulah dikatakan manusia yang zalim tapi kufur. Kufur lawan syukur, syirik lawan tauhid. Jadi ini permentuhan antaranya, tuan-tuan tengok surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tuhan telah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta, semua Tuhan bagi. Cuma orang dia tak nampak aja. Dia semua dapat, dia tak nampak. Tapi yang dia tak dapat satu tu yang dia nampak sangat. Macam saya pernah bagi contoh selalulah. Hidup selama 70 tahun, demam seminggu masuk hospital, Allah, dia mengeluh lah. Yang dia hidup 69 tahun 11 bulan 3 minggu tu dia tak fikir. Saya pagi tadi saya berceramah di satu surau, satu orang. Saya fikir saya yang paling tua dalam majlis itu, 73 tahun 20 hari bulan ni umur saya 73 tahun genap. Mungkin yang paling tua. Rupanya ada satu orang lagi 75 tahun. Dia ni keturunan Yunan. Memang rupanya Cina betul, tapi Cina semula jadi, yang datang pada Yunan keluarganya semua Islam. Dia 75 tahun tak pernah sakit. Dia kata, dia bukan tak pernah sebut hospital, dia tak pernah sakit. Isteri dia 73 tahun, orang Bugis, dia orang keturunan Yunan, tak pernah sakit. Tanya, makan apa? Nasi tak makan langsung sejak 20 tahun. Hanya kurma dengan susu. Pergi rumah kenduri, air mineral dengan kurma, kalau ada kuih-kuih lain tak makan. Itu dia kata dia hidup dah lebih 20 tahun macam itu. Badannya cantik, tak ada sebarang ubat. 75 tahun. Yalah, kalaulah sampai macam itu, tapi orangnya cukup bagus, setiap kali ceramah saya dia ada lah. Tentulah dia bersyukur dengan apa yang dia dapat. Tapi yang tak bersyukur tadi, Tuhan kata, aku telah berikan kepada kamu semua yang kamu minta, tapi kamu tak nampak. Memang kita macam tu. Kita dah dapat, dah senang lenang dah sampai berapa puluh tahun, tiba-tiba datang Covid dalam 2-3 tahun terakhir, Allah dia mengeluh lah. Memang saya dengar orang mengeluh kerana Covid ni memang teruk-teruk dahsyat lah. Tapi saya alhamdulillah, sebab saya tak ada apa-apa lagi, close contact pun tak ada, semua tak ada lagi, alhamdulillah. Walaupun saya aktif hidup, saya pergi merata tempat, makan minum saya keluar cari sendiri, pergi beli kat kedai, isteri tak masak, tak ada, duduk kat rumah je, anak-anak tak perlu bantu. Tapi alhamdulillah, dengan doa saya dan dengan perlindungan yang Tuhan bagi, saya nampak. Jadi saya amat bersyukur tentang hal itu. Jadi Tuhan telah berikan kepada kamu semua yang kamu nak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dia tambah lagi, kalau kamu bilang nikmat Allah yang telah kamu beri, Tuhan beri kepada kamu, kamu tak terbilang, mana kita tak terbilang, mana kita tak kira saja nikmat Tuhan tu, cuma kita tak nampak. Kita hidup 70 tahun, jamin ke setiap pagi kita bangun? Sebab mati, lena tu tuan-tuan, nombor 2 daripada mati. Tapi bangun, kita tak sedar kata itu nikmat. Sebab itu doa selepas tidur tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da an amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah tu tanah syukur
yang telah menghidupkan kami semula selepas kami mati malam tadi, dan kami akan kembali pada Allah. Baca doa itu melambangkan kita syukur sebab kita hidup terus menerus. Tapi tak banyak orang yang rasa macam itu. Dia bangun setiap pagi tu dia rutin biasa, dia tak merasai. Jamin ke dia boleh jaga pagi besok? Jamin ke dia boleh terus hidup pagi esok? Tidak ada siapa yang boleh jamin. Kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita waktu kita lena. Tetapi innal insana la zalumun kafar, tapi malangnya manusia ni zalim betul, dan mereka kufur, tidak dapat menilai nikmat yang Tuhan bagi pada dia. Duk nampak yang sedikit, tak nampak yang banyak. 90%, 99% lagi nikmat dia tak nampak, yang dia nampak 1% yang dia tak dapat. Itu sikap kebanyakan orang. Kalau orang tanya, dia tu nak apa tu, dah kaya-kaya dah, cukup kaya dah. Macam tokoh-tokoh politik kaya nak apa? Nak kuasa. Kuasa takkan boleh dapat banyak orang. Kuasa tu satu Perdana Menteri satu je. Nak berebut tu mungkin berapa puluh orang. Jadi tentu ada yang tak dapat. Apa yang tak dapat tadi macam-macam cerita, memfitnah begitu gini. Bermakna ini sikap manusia. Sikap ini gentleman macam ni. Kalau kita tengok lah, kalau orang barat tu, kalau kita dia jadi Islam, dia yang paling banyak bersyukur. Sebab yang kalah tu sanggup tunduk pada yang menang. Welcome, dia pergi dengan aman damai, dia terima kepimpinan yang menang, sanggup menyerahkan jawatan dengan terhormat. Ada proses apa, tukar jawatan ya. Sikap itu kalau pada orang Islam tu tanda syukur, dia menerima keadaan begitu. Tapi orang kita bergaduh sampai mati, saya nampak. Jadi kita pandai berceramah aja tentang syukur dan sebagainya. Maka dengan sebab itu sikap macam tu sikap yang amat zalim. Sebab kita kufur kepada nikmat Allah tu zalim. Kita tak menyedari yang itu semua datang daripada Allah. Terutamanya nikmat yang paling penting sekali ialah nikmat iman. Yang kedua nikmat kesihatan. Saya sentuh nikmat kesihatan yang paling penting sekali. Kesihatan apa? Surah Yaqub. Kalau kita kata kesihatan, nikmat yang kedua. Nikmat yang pertama iman, semua orang tahu. Nikmat yang kedua kesihatan tu kan. Kesihatan apa yang paling penting sekali? Mudah je tu. Ya, Tuan Haji Zahri, apa nikmat kesihatan yang paling penting sekali? Tak ada rumah jantung. Oh, dia tak dengar, tak apalah. Nak ulang balik rugi masa. Nikmat kesihatan yang paling penting adalah kesihatan minda. Ada orang sihat tapi otak tak rasional lagi dah. Main najis pada nyanyuk. Berada di tanjung rambutan, kadang dia keluar rumah dia tak tahu balik, anak-anak pun dah pening kepala dengan dia. Sihat badan. Sebab tu kesihatan minda tu asas kepada jati diri manusia. Tapi manusia tak menilai benda tu. Sebab tu Tuhan haram sangat perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, arak, derak dan sebagainya. Kalau arak, derak dia tak ambil, ataupun pemikiran-pemikiran yang merosakkan tauhid dia dengan ideologi-ideologi sunsang. Ini bunyi kata apa, buku-buku yang berkaitan dengan LGBT itu dah diluluskan balik. Saya tak tahu, dengar keluar-keluar macam-macam. Itu semua tu cerita-cerita. Sebab tu kesihatan minda ni maksudnya bukan saja dia waras fikirannya. Kita ada kebanyakan waras, tapi dia mempunyai pemikiran yang selari dengan kehendak tauhid. Kalau setakat cerdik, PhD profesor, tetapi kalau menyeleweng tak dikira yang terbaik. Dengan sebab itu, bila kita mendapat menjadi orang yang beriman, nikmat yang pertama, nikmat yang kedua kesihatan yang baik. Tapi kesihatan yang baik adalah akal yang sempurna, yang berteraskan kepada iman dan takwa. Itu ciri yang keempat ni, iaitu manusia ni zalim dan kufur kerana dia gagal menilai nikmat-nikmat itu. Sebab itu kalau orang yang tak bersyukur dengan kekayaan dia, syukur tuan-tuan sekalian, dia bukan melalui alhamdulillah saja, itu memang simbol syukur. Tapi syukur yang paling penting sekali, kita membayar balik apa yang Tuhan telah berikan kepada kita tu. Misalnya dia dapat rezeki banyak, dia sumbangkan balik kepada zakat, kepada anak yatim. Itu simbol syukur. Dia ada ilmu, dia mengajar orang. Sebab tu kalau saya amat tak suka kawan-kawan saya yang ada ilmu, dia duduk diam kat rumah je, tapi komplain di belakang ni banyak. Itu pun tak betul juga. Kita kalau kita ada ilmu, kita mengajar, kalau betul dapat 2 pahala sebagai kita, kalau salah dapat 1 pahala sebagai satu jihad kita. Itu sifat yang, antara sifat yang diabadikan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat buruk manusia. Lagi satu,
Saya nak bincang khusus sikap manusia yang tidak bersyukur. Ayat khusus tentang hal ini. Manusia terlalu banyak tak bersyukur, dan Tuhan anugerahkan kepada dia dengan perkara yang amat-amat penting dalam hidup ni, tapi dia tak bersyukur. Tuan-tuan boleh tengok surah Sejadah yang kita selalu baca, ayat yang ke-9. Summa sawwahu nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Apabila Tuhan jadikan manusia, Tuhan bentuk manusia itu secara yang terbaik, Tuhan cupkan pula dalam manusia itu rohnya. Sebab kalau manusia tidak diberikan rohani, manusia itu jadi macam robot, macam binatang-binatang tu unsur kerohanian tak banyak, sikit saja ada. Dan Tuhan menjadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sahaja di kalangan kamu yang bersyukur. Tuhan sebut sini bahawa 3-4 perkara yang amat penting, tuan sekalian, sebagai simbol nikmat yang paling besar sekali. Yang pertama, unsur kerohanian yang ada pada kita. Sebab tu dia kata Tuhan ciupkan roh tu nyawa dan juga kerohanian, sifat nyawa dan kerohanian. Bahkan Isa itu yang dipuja oleh orang Kristian tu, dia kata Rohul Qudus tu masuk dalam badan Isa. Wa nafakhtu fi min ruhihi, itu kami ciupkan roh itu. Jadi mereka tafsirkan ayat itu, roh Tuhan tu masuk ke dalam badan Isa, sebab Isa tu tak ada bapa, dimasukkan ke dalam janin waktu Maria mengandung. Jadi taraf Isa tadi, taraf ketuhanan, sebab dia tafsir macam itu. Sedangkan tafsiran Islam di situ maksud roh itu ialah unsur kerohanian yang menjadikan manusia itu istimewa. Sebab asalnya manusia itu diciptakan daripada tanah liat. Jadi para malaikat dan para jin komplain pada lantik manusia itu jadi khalifah. Tapi Tuhan jawab, apabila Tuhan cukkan manusia Adam tu ada unsur rohani, maka ketika itu juga malaikat surrender, sujud kepada Adam. Taraf Adam telah meningkat, kecuali iblis yang enggan. Bermakna unsur kerohanian yang kita miliki ini satu perkara yang amat penting sekali kepada kehidupan kita. Apabila hilang unsur kerohanian, maka itulah bujuk lalu rintang patah, dia buat kerja apa ikut sonok dia, tak ada unsur kerohanian. Nilai kerohanian tak ada, banyak lah nilai kerohanian yang top sekali, iman lah. Itu nikmat yang paling utama. Lepas tu disebut pula, kami telah berikan kepada kamu pendengaran, as-sam'a, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati, qalilan ma tashkurun, amat sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Tuan-tuan sekalian, apabila dikenal pasti 3 organ ini, organ pendengaran, organ penglihatan, kemudian organ hati, kejatian manusia bergantung pada 3 organ ni. Kalau orang-orang yang mata buta, telinga pula pekak, orang tu tak wajib lagi dah, tak mukallaf. Sebab 2 organ utama untuk dia berfungsi di segi kemanusiaan tak ada. Sebab tu kalau segi tauhid, orang yang buta dengan orang yang pekak betul-betul ni, bukan pekak sikit-sikit, memang dia tak mukallaf lagi dah. Tapi kalau ada salah satu masih mukallaf. Kalau kita tengok orang yang mata buta, hafal Quran pun banyak, cukup baik. Ataupun orang yang mata tak buta clear tapi telinga pekak, masih berfungsi hidupnya. Tapi kalau kedua-dua tak ada, habis. Dan Tuhan sebutkan itu. Dan kedua-dua dia pula diikatkan dengan afidah. Afidah tu hati. Mana apa yang mata nampak, apa yang telinga dengar, nak menilai tentang benda ini, hati yang diberikan. Sebab kalau sekat mata dengan telinga, binatang pun ada mata ada telinga, tapi binatang tidak ada afidah. Binatang tidak ada hati yang boleh menilai. Jadi yang menjadi penilai terbaik untuk menilai apa yang mata nampak, apa yang telinga dengar, hati. Maka sedikit sangat manusia yang bersyukur tentang nikmat ini. Saya dah fikir ayat ni kadang-kadang, mula-mula saya tak faham sangat tu. Mengapa Tuhan terlalu banyak kali ulang ayat-ayat macam ni? Ala afidah, as-sam'a wal absar wal afidah, terlalu banyak dalam Al-Quran diulang. Saya fikir-fikir, rupanya inilah nikmat yang paling utama sekali. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang-orang yang kena penyakit kecil manis, dia dapat mata cukup elok waktu muda. Apabila hilang penglihatannya dalam umur sekitar 50-an, cukup terus di peringkat permulaan dia nak boleh terima. Hilang sesuatu yang amat-amat teruk, penglihatan.
tapi pendengarannya masih baik. Tapi yang banyaknya telinga dah makin tak dengar. Cuba tengok perbezaannya. Kerana telinga tak dengar, anak apa bertempik daripada mak dia kurang dengar. Jadi kita tak sedar, kita masih boleh mendengar dengan baik, kita boleh melihat dengan baik walaupun dah lewat umur, tapi kita lupa nikmat ini. Setelah hilang benda tu semua, baru kita sedar. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, Tuhan sebut qalilan ma tashkurun, amat sedikit orang yang syukur, yang dapat menilai nikmat ini. Tu nikmat lain tak kira lagi, dia sebut nikmat itu sebab nikmat itu semua orang dapat. Dia tak sebut nikmat motorkar besar, nikmat isteri cantik, itu nikmat tambahan. Tapi nikmat utama, kerohanian yang Tuhan bagi pada dia mempunyai unsur kerohanian. Mata yang dapat boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, dan hati yang boleh menilai. Kalau kita fikir 4 organ ini, 4 elemen ini yang Tuhan sebut, oh, tidak ada nilai. Saya tuan-tuan sekalian, bila saya rasa benda-benda begini, terasa sangat, oh, cukup Tuhan bagi kat kita ni perfect. Jadi itu saya tak nak panjang-panjang, kerana Tuhan sebutlah ayat yang lain lagi. Itu surah Sejadah ayat 9. Kemudian surah Al-Mulk yang kita baca setiap kali lepas salat Isya tu, qul huwallazi ansha'ahum wallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Lagi sekali, qalilan ma tashkurun. Sama juga, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah yang telah menghidupkan kamu, yang telah mencipta kamu, yang telah menciptakan bagi kamu pendengaran, yang telah menciptakan kepada kamu juga penglihatan, dan yang telah menciptakan kepada kamu juga hati nurani. Tetapi sedikit sangat di kalangan kamu yang bersyukur. Ulasannya macam tadi juga. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya pernah mendengar satu penceramah yang saya tak ayat 10 sini. Apabila kita ulas macam ni, apabila manusia gagal menggunakan elemen-elemen ini, dia tak mendengar perkara yang baik, tak melihat perkara-perkara yang betul, hatinya fikir secara yang salah, manusia itu telah mensia-siakan nikmat-nikmat utamanya dalam hidup. Akhirnya jadilah manusia itu ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Manusia macam itu, tengok dia makan minum dia seronok, tapi sama seperti binatang buas, sama seperti binatang ternak. Sebab ada mata tidak digunakan untuk melihat benda yang betul, ada telinga tidak mendengar benda yang baik, dan ada hati tak dapat menilai benda yang baik. Jadi orang ini juga disebutkan sebagai amat sikit bersyukur. Maksud tidak bersyukur ini, dia tak pergunakan dengan betul, dia mensia-siakan. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam, ramai orang yang mengaku Muslim tapi mereka tidak beriman dengan betul. Ini banyak. Kita sini semua orang Melayu mengaku Islam, tapi beriman atau tidak. Tuan-tuan boleh tengok, ni saya sebut ayatnya, surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka kebanyakannya mengaku tak beriman dengan betul kepada Allah, ataupun mereka tidak beriman dengan betul kepada Allah, sedangkan sebenarnya mereka mensyirikkan Allah. Terlalu banyak tuan-tuan sekalian, orang Islam yang telah terlibat dengan hal-hal syirik ni terlalu banyak. Syirik boleh berlaku dengan mulut, dengan mata, dengan hati. Itu saya katakan, kalau tak kerana aku engkau mati dah boleh berlaku syirik. Kalau tak kerana parti-parti ini orang Melayu tak jadi macam ni. Banyak ayat-ayat macam ni. Jadi yang kerana macam itu, mengaku Muslim tapi betul-betul Muslim, mengaku beriman betul-betul atau tidak, sebab kebanyakan di kalangan mereka berlaku syirik. Ini terlalu banyak. Dan tajuk syirik ni pula sensitif, susah orang nak cakap, dan orang tak berani nak cakap, sensitivitinya tinggi, sebab melibatkan sikap-sikap tertentu, perangai-perangai tertentu. Dan Tuhan sebut begitu, kebanyakan mereka tu tak dianggap beriman dengan Allah kerana mereka tu kebanyakannya mensyirikkan Allah. Mengaku beriman tapi beriman yang bercampur aduk dengan unsur-unsur syirik. Jadi wa'ayazubillah benda macam tu. Sebab iman dia boleh berkurangan dan boleh bertambah tuan-tuan sekalian. Iman yang bertambah dia boleh menjadi beriman lagi perfect sampai masuk syurga. Iman yang berkurangan sampai dia menjadi kurang membawa dia masuk ke neraka. Bahkan kalau teruk, iman tu jatuh dengan sifat-sifat tertentu, sikap-sikap tertentu, pikiran-pikiran tertentu. Terutama dengan zaman moden ni, unsur-unsur yang paling ditakuti pluralisme agama, liberalisme dalam agama,
sekular yang memisahkan agama daripada kehidupan. Itu semua izam-izam yang boleh mensyirikkan Allah. Banyak orang dia mengaku beriman tetapi dia percaya kepada teori-teori yang macam itu, walaupun teori-teori itu telah difetwakan sebagai sesat oleh JAKIM, oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Bahkan mereka mempertikaikan pula ulama-ulama yang mengatakan sesat tu ulama yang tak memahami benda tu. Tuan-tuan tengok, sedangkan sebelum para mufti buat keputusan tu, mereka telah ambil pakar-pakar membentangkan paper yang khusus mengenai benda tu sebelum mereka menilai. Ini tuan-tuan sekalian, sebab dia tak nak melepaskan izam-izam yang dia miliki itu, walaupun dikatakan benda tu bercanggah dengan agama, tapi dia tak nak lepaskan juga, maka dia pertikaikan fatwa itu. Jadi sikap apa tu? Ramai macam itu. Dan sekarang ni syirik yang macam itu banyak. Kalau syirik macam dulu, puja pokok, puja tok keramat, puja wali, itu dah tak banyak dah ajaran-ajaran sesat. Tapi sekarang ni ajaran sesat yang dalam bentuk yang macam itu, izam-izam yang berbagai-bagai ini. Kadang dalam sport pun ada unsur syirik. Petua yoga tu tuan-tuan, petua yoga, yoga resmi telah diisytiharkan sebagai syirik. Orang ingat bagus yoga tadi menambahkan kesihatan, tapi tuan-tuan tak tahu apa di sebalik yoga ini, iaitu unsur-unsur spiritual yang terdapat dalam agama Hindu. Dimodify konon-kononnya selari dengan kesihatan, tapi orang beramal. Meditasi yang lalu-lalu pelik. Meditasi itu asalnya bertapa. Itu berbahaya. Yang ketujuh sikit lagi, sifat munafik. Yang utama sifat munafik ni adalah riak. Tuhan sebut khusus banyak ayat tentang riak ini yang menjadi sifat-sifat orang munafik. Sebab riak ini terlalu banyak. Dia buat apa dengan tujuan nak menunjuk, nak berbangga diri dan sebagainya. Jadi sifat riak ni dikaitkan dengan orang munafik terlalu banyak. Firman Tuhan dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik ni mereka menipu Allah. Mana mereka seolah mengaku beriman, tapi sebenarnya mereka tak beriman. Wa huwa khadi'un, tapi Allah yang menipu mereka. Maknanya Allah membiarkan mereka dengan sikap yang macam itu, sedangkan mereka tertipu dengan perbuatan mereka. Wa idza qamu ila salati, apabila mereka mendirikan sembahyang orang munafik ini, qamu kusala, sekadar penuh malas, penuh segan, malu dan sebagainya, kerana lain. Kalau macam saya bagi contoh selalu tempat lain, dia duduk di rumah tak solat, tapi dia balik rumah bapa mentuanya solat, sebab bapa mentuanya tu ustaz. Jadi solat kerana apa tu? Ramai macam itu, ya tak? Ramai yang macam itu. Jadi solat kerana bapa mentua. Jadi kalau dia solat pun peratus dia melakukan dengan keinginan tu sikit, tapi peratus terpaksa tu banyak. Jadi kita boleh nilai diri kita, kita pergi solat tu kita suka ke, ataupun macam rutin yang nak sebut malas, tapi sebenarnya macam malas lah juga. Wa idza qamu ila salati, apabila mereka ni qabu kusala, apabila mereka ni mendirikan salat, mereka mendirikan dengan penuh malas. Yura'unan nasa, sekadar nak tunjuk kepada orang yang mereka solat. Macam saya kata tadi lah, bagi azan kejap ya. Ada sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الواسطة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, tentu sekalian, sifat munafik ni disebutkan dalam hadis ada 3 atau 4 sifat popular, iaitu apabila dia berjanji dia mungkir janji, apabila dia cakap dia bohong, apabila dia beri amanah dia mengkhianati amanah itu, tolak. Kemudian dia pada bertengkar berlebihan. Itu keempat-empat. Siapa yang ada keempat-empat tu dia munafik tulen. Ada salah satu pun dia telah dikira mempunyai sifat-sifat munafik. Sifat munafik ni saya yakin banyak berada di kalangan orang Islam. Saya yakin kita tak rasa serius cakap bohong, tak beramanah, tak bertanggungjawab, bila bertengkar berlebihan macam sekarang ni, kita tak terasa apa. Tapi tuan-tuan sedar atau tidak, Tuhan samakan orang munafik tadi dengan orang kafir. Ni yang saya nak fikir ni. Tuhan samakan, innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir tadi kesemuanya dalam neraka Jahannam. Bahkan dalam ayat tertentu orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali. Innal munafiqina kanu fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah. Kita tak terasa serius apa ada sifat-sifat itu ada pada orang Islam banyak sekarang, di orang Melayu termasuk. Kita terasa orang kafir yang paling bahaya. Tapi Tuhan samakan orang munafik dengan orang kafir. Bahkan orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali. Itu tuan-tuan sekalian yang paling menyedihkan, yang kita kena sedar betul-betul.
innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Dan kamu tak, orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali, dan kamu tak akan dapat siapa yang boleh menolong mereka ini. Dan kita kena serius betul-betul. Dan peringkat kita sekarang ni memang telah dikenal pasti, terlalu ramai orang munafik. Tak kira lah saya tak nak sebut secara detail dan sensitivitinya tinggi, tapi itu yang berlaku. Kemudian Tuhan sebut lagi, orang Islam pun kalau masih bersikap dengan sifat sifat-sifat riak dan takabur, berbahaya keadaannya. Dia sebut waktu dia bagi derma pun, kalau niat nak menunjuk pada orang, tak, Tuhan, yang benda tu berbahaya. Sebab sifat syirik ini atau sifat riak ini, tuan-tuan sekalian, termasuk dalam tauhid ialah syirik khafi, syirik tersembunyi. Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 264, tuan-tuan balik rujuklah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sekali-kali kamu merosakkan sedekah kamu dengan mengungkit dan menyebut dan menyakiti orang lain. Ungkit ni dia suka ungkit apa pemberian dia atau menyakiti orang lain. Kallazina yunfiqu malahu ria'an nas, iaitu seperti mana orang-orang yang membelanjakan hartanya sekadar nak menunjuk kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan kerana dia beriman dengan Allah, bermakna dia bagi sedekah, bagi derma itu sekadar nak menunjuk pada manusia, bukan kerana dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sifat orang mukmin yang boleh menjadi munafik. Jadi saya berhenti setakat itu. Ada 12, semua saya sempat sebut 8 sifat-sifat ini. Sebab lebih-lebih pun orang dah mula cukup lah buat apa banyak-banyak. Tengok kita sambung waktu lain. Maafkan saya dengan saya sengaja buat begini untuk kita meningkatkan kualiti kita sebagai orang Islam. Dan semua yang saya buat itu ialah saya berasaskan ayat Quran dan hadis, bukan hanya pendapat peribadi tentang kedudukan kita. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, jadikanlah Islam itu sebagai cara hidup kita, bermakna kesemua apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita buat, apa yang kita cakap, mesti berasaskan kepada Islam. Itu bagi Islam tu is the way of life. Kalau tidak, Islam di mulut tapi di perbuatan tak nampak Islam, perangai tak nampak Islam, akhlak tak nampak Islam. Terlalu banyak sekarang ini. Islam berada di masjid nampak Islam, berada di surau nampak Islam, tapi bila berada di pentas penceramah, ceramah politik lebih-lebih lagi, nampak sebagai orang apa tak tahulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.